A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jadi salah satu inisiatif yang saya dah bagi tahu sebelum ni untuk kita buat satu program lah untuk pelajar-pelajar Pastafiz sekalian. Jadi program yang kita akan buat ni adalah kita kongsikan satu ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran lah, yang paling dekat dengan pengetahuan kita pasal Al-Quran. Sebab pelajar-pelajar semua dah, kita kata majoritinya semuanya menghafal Al-Quran. Tetapi kita hafal Quran, kita hanya tahu isi Quran dan kita ingat isi Quran tu dan kita boleh bacakan isi Quran. Tapi dalam masa yang sama, dalam apa kita mengetahui isi dan juga pengisian dalam Al-Quran ni, kita juga kena tahu maklumat-maklumat yang berkaitan Al-Quran. Jadi maklumat-maklumat berkaitan Al-Quran ni, dia ada banyak macam-macam jenis. Dia bukannya hanya satu saja maklumat. Jadi dia jenis-jenis dia tu yang kita boleh cerita jenis-jenis dia tu. Saya ringkaskan di sini. Antara dia berkaitan dengan macam mana Al-Quran tu diwahyukan pada pertama kali diwahyukan. Kemudian macam mana Al-Quran itu dibukukan, ditulis, dihafal, bagaimana dia diriwayatkan. Okey. Apakah tempoh semasa Al-Quran itu diturunkan, di mana Al-Quran itu diturunkan, bagaimana kategori-kategori ayat, adakah tempat diturunkan ayat Quran itu berbeza-beza, dan sekiranya berbeza-beza, apa bezanya, kan? Dan banyak lagi lah berkenaan dengan cara pembacaan dan sebagainya. Jadi ilmu-ilmu tersebut dikumpulkan oleh ulama dalam satu istilah yang dinamakan sebagai ulum Al-Quran. Jadi banyaklah kitab ataupun buku-buku yang ditulis oleh ulama ni berkenaan dengan ulumul Quran ni, daripada zaman dulu sampailah zaman sekarang ni. Contoh dia Al-Burhan, ada juga saya pun lupa. Jadi adalah nama-nama dia tu, Al-Burhan fi ulumil Quran, lepas tu Al-Itqan fi ulumil Quran. Ada lagi lah banyak. Jadi buku-buku ni, kitab-kitab yang ditulis ni, semuanya mempunyai kandungan yang pelbagai. Macam-macam ada. Daripada zaman dulu sampailah zaman kita ni pun ada lagi lah. Ramai lagi lah orang duk tulis pasal ulumul Quran ni. Jadi itulah kesimpulan yang saya boleh buat berkenaan dengan ulumul Quran ni. Dan kita buat program ni untuk pelajar-pelajar Pastafiz semua. Tujuannya adalah untuk kita menyediakan pelajar kita ni supaya ada maklumat tambahan berkenaan dengan Al-Quran pada ketika kita melalui program Pastafiz ni. Kita tak maulah program Pastafiz ni kita masuk, betul kita daftar, kita penat-penat daftar, kita penat-penat ikut program Tasmek dan sebagainya, tapi bila kita habis kita graduate nanti, yang lain semua dah bagi manfaat kat kita, tengok-tengok program Pastafiz tak bagi manfaat langsung pada kita. Kita tak mahu macam tu lah. Jadi kita nak semua hak yang kita sertai tu, ataupun yang semua kita terlibat dalam UiTM tu, semuanya mencorakkan pemikiran, membantu membina syakhsiah diri kita tu bila kita graduate nanti. Jadi Pastafiz akan bagi info ni yang kita kata agak eksklusif lah. Bukan semua orang dapat belajar kitab ni.
Mukhtasar Al-Atqan ni. Mukhtasarul Atqan yang dikarang oleh Imam As-Suyuti ni. Bukan semua orang dapat belajar. Dan saya rasa pun kalau di Kedah ni saya seorang ya yang ajar kitab ni dan kepada pelajar PLAS TAFI UiTM Kedah. Tak ada orang lain lah yang mengajar kitab ni. Melainkan mungkinlah kitab ni menjadi bahan rujukan lah di universiti-universiti ataupun di mana-mana tempat pengajian lah. Menjadi bahan rujukan. Bukannya menjadi kitab pengajian. Okey. Jadi di samping tu dalam semester-semester yang akan datang kita akan buat jugalah program-program kuis dan sebagainya berdasarkan maklumat yang kita belajar daripada kitab ni. Jadi kita boleh sambil-sambil tu kita check kita punya pengetahuan tu adakah pengetahuan kita tally ataupun synchronize dengan benda yang kita ikuti. Kita tak maulah masa kita terbuang begitu saja. Jadi kita nak hasil. Hasil daripada apa yang kita buat. Jadi seperti biasalah program online lecture adalah satu program ataupun satu inisiatif yang kita dapat buat pada zaman sekarang ni, zaman teknologi kita ni. Sangat-sangat mudah. Kita tak perlu berkumpul dan sebagainya. Dan banyaklah manfaat yang kita boleh dapat daripada teknologi yang ada pada zaman kita sekarang ni. Okay, jadi kita tak mau buang masa, kita masuk kepada kitab kita ni yang dinamakan sebagai Mukhtasar Al-Itqan. Mukhtasar Al-Itqan. Sorry. Silap tu tulis kat depan tu. Bukan Mukhtasar Al-Atqan. Mukhtasar Al-Itqan fi Ulumil Quran. Sebab apa? Sebab Imam Suyuti ni dia dah tulis dah satu kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Tentang ni lah. Tentang ilmu ulum Quran ni. Tapi dia tulis ni Al-Itqan fi Ulumil Quran ni panjang. Tebal kalau kita nak baca. Memang tak sempat lah nak habis kan. Ini pun diringkaskan. Bila diringkaskan, kita nak baca pun tak semestinya akan habislah satu semester pun. Tak mungkin boleh habislah satu semester. Tu tara dah diringkaskan. Jadi kita tak bacalah yang Al-Itqan fi Ulumil Quran ni. Kita baca Mukhtasar Al-Itqan fi Ulumil Quran. Kita baca yang diringkaskan. Okey. Kita tengok sama-sama. Ni adalah depan-depan ni dia banyak tentang ceritalah tentang sejarah dan sebagainya lah. Sejarah Al-Quran dan sebagainya. Kemudian cerita tentang fadilat Al-Quran pun bagus jugalah untuk kita baca. Kita bacalah sikit yang dia punya muqaddimah kita kata ni. Muqaddimah untuk kita dapat info lah sikit. Kita start dekat mana? Ni ada info pasal kitab ni. Info pasal kitab ni. Tapi info pasal kitab ni kita tak boleh baca lah. Sebab dia ni kurang. Kita kata signifikan lagi untuk pelajar-pelajar kita ni. Kita baca start daripada sini. Al-Quran wa adabuhu wa fadailuh. Al-Quran dan adab-adab bersama Al-Quran. Dan fadilat-fadilat yang ada berkaitan dengan Al-Quran. Okay, sekarang kita tengok sedikit maklumat berkenaan dengan Al-Quran ni. Apakah itu Al-Quran? Awal ni dia bagi takrif dulu, definisi. Bagi kita kenal dulu Quran ni apa. Al-Quran ismun alamun ghairu mushtaqin khasun bi kalamillah. Dia Al-Quran ni adalah satu nama. Ismu alamun tu adalah satu nama.
Boleh juga kita baca ismu alamin. Ismu alamin. Ismu alamin ghairu mushtaqin khasun bi kalabillah. Jadi satu nama yang tidak boleh dipecah-pecahkan kepada bentuk-bentuk yang lain. Ghairu mushtaqin ni maksud dia satu perkataan yang dia ni semata-mata dia lah. Yang perkataan tu disebut oleh orang Arab dengan satu makna. Dia tak boleh dipecah-pecahkan menjadi bentuk-bentuk yang lain. Tak boleh bubuh imbuhan, tak boleh bubuh bentuk-bentuk yang kita kata sebagai bentuk masdar, bentuk isim makan, isim zaman, fa'il, maf'ul, dia tak boleh pi ke arah tu. Dia hanya satu isim alam, isim alam. Itu maksud ghairu mushtaqin. Khasun, khusus bi kalamillah, dengan kata-kata ataupun kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda-benda lain kita tak boleh sebut Al-Quran. Sebab bila kita ambil definisi ni, kita kata Al-Quran ni, kita ambil definisi dia ni, ni takrif dia ni, maka benda-benda lain kita tak boleh namakan dia Al-Quran. Al-Quran ni apa nama? Yang kata-kata Allah tu. Yang tu. Fahuwa ghairu mahmuzin. Jadi perkataan Al-Quran ni bila kita tulis dia, kita tak boleh tulis dengan hamzah, tak perlu tulis hamzah. Ghairu mahmuzin. Ghairu mahmuzin ni maksud dia tidak ada hamzah. Sebab itulah ada setengah orang dia boleh sebut Al-Quran. Al-Quran. Dia sebab apa? Sebab dia tu tak ada hamzah kat situ. Dia ada mat, alif. Jadi nak sebut Al-Quran pun boleh. Ada setengah orang sebut Al-Quran. Sebab dia tak ada hamzah. Okay. Jadi dia special lah. Perkataan ni special. Sebab apa? Sebab dia hanya semata-mata dia bukan main betul. Kata bahasa Arab yang lain. Kalau belajar bahasa Arab, benda-benda yang mahmuz ni, ada hamzah ni, mana kata dia tu adalah pecahan daripada perkataan lain lah. Tapi Al-Quran ni dia tidak. Dia bukanlah pecahan daripada perkataan lain. Jadi dia tidak ada hamzah kat situ. وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْ قِرَاءَةٍ. Dan disebabkan tu, jelaslah bahawasanya perkataan Al-Quran ni bukannya diambil daripada perkataan qira'ah, iaitu bacaan. Walakinnahu ismun li kitabillahi mithil at-Taurat wal-Injil. Jadi jelaslah bahawasanya Al-Quran ni bukan ambil pada perkataan qira'ah ataupun qara'ah ataupun iqra' tu. Kan? Tapi dia ni adalah nama seperti mana? Seperti nama kitab Taurat dan Injil. Kitab Taurat dan Injil ni dia bukannya ambil daripada perkataan lain. Taurat tu dia bubuh nama. Benda ni, kitab ni, wahai Nabi Musa, nama dia At-Taurah. Torah. Orang Yahudi kata Torah. Bubuh nama tu. Bukannya ambil daripada perkataan lain, simpulkan dia jadi nama. Tak. Tapi memang nama dia tu. Injil. Wahai Nabi Isa, ambil kitab ni, nama dia Injil. Kan? Bukannya Injil ni main daripada perkataan lain. Lepas tu, Al-Quran, sama juga. Wahai Muhammad SAW, ambil lah Al-Quran ini, dan kitab ini, nama dia adalah Al-Quran. Bukannya main daripada perkataan bahasa Arab yang lain. Wa qala ba'duhum, dan ada sebahagian pula ulama kata, huwa mushtaqun. Nama Quran tu main daripada perkataan yang lain. Perkataan apa? Al-Qara'in. Perkataan Al-Qara'in. Apa maksud Al-Qara'in? Yang ada pasang-pasangan. Li'anna al-ayati minhu yusaddiqu yasduqu. Bukan. Li'anna al-ayati minhu yusaddiqu ba'duha ba'dan. Yusaddiqu ba'duha ba'dan. Situ cara baca dia. Kerana apa? Kerana apa yang kata Al-Quran ni main daripada perkataan pasang-pasangan ni? Sebab ayat Al-Quran tu dia secara berpasang-pasang, dia membenarkan satu sama yang lain. Mana kata dia menyokong. Ayat pertama, kita baca Alif Lam Mim.
Lagi baca kat surah ni ada Alif Lam Mim juga. Baca surah ni ada Hamim pula. Jadi dia menyokong semua lebih kurang ayat-ayat Quran ni ada surah yang bermula dengan huruf-huruf hijaiyah. Zalikal kitabu la raiba fih. Sebenarnya itu adalah kitab yang tidak ada ragu pada dia. Kita baca ayat lain pula ada juga perkataan raiba fih. Ada lagi raiba fih. La bila raib. Kan? Kita akan jumpa lagi perkataan-perkataan tu. As-salah kita akan jumpa lagi. Jadi itulah yang dinamakan sebagai Quran ni dia kita kata dia mempunyai pasang-pasangan. Wa yushabihu ba'daha ba'dan dan dia juga menyerupai salah satu kan. Dia menyerupai sebahagian yang lain. Sebahagian ni menyerupai sebahagian yang lain. Apa maksud dia di situ? Contoh dia kalau kita baca kita baca apa? Surah Al-Mulk wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kita baca surah Yasin pun ada juga. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin pun ada juga. Jadi dia sama. Mana kata ada yang sama. Wa hiya qara'in. Dan itulah yang dimaksudkan dengan pasang-pasangan. Wa kana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu awwalu man jama'a kitab Allah wa sammahu al-mushaf. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi iaitu Abu Bakar, dialah yang pertama sekali yang mengumpulkan Al-Quran ni semua sekali kumpul dalam satu tempat. Sebelum ni dia pada zaman Nabi tu Al-Quran ni dia merata-rata lah. Sebab apa? Sebab bukan merata-rata di tempat, mana kata merata-rata pada sahabat tu. Sebab apa? Sebab sahabat ni ada sebahagiannya yang hafal juzuk awal, hafal surah Baqarah. Ada sebahagiannya yang hafal surah Ali Imran. Ada yang sebahagian hafal surah Taha. Ada yang sebahagiannya hafal juzuk 30. Jadi adalah beberapa orang sahabat yang lain yang hafal daripada awal sampai habis. Kan? Tak ramai. Yang hafal awal sampai habis ni tak ramai. Yang ramai ni hafal sikit-sikit. Kau ni hafal sikit, kau ni hafal sikit. Jadi Al-Quran ni berceramuk, merata ada. Pada sahabat ni ada pada tiba-tiba berlaku satu peperangan di zaman Abu Bakar ni. Nabi wafat dah. Perang apa? Perang ada sebahagian umat Islam ni. Mereka tak mau bayar zakat. Mereka kata bila Nabi dah wafat, maka kewajipan zakat tu dah tak ada dah. Kewajipan zakat tak ada dah. Mereka tak mau bayar zakat. Bila diminta untuk bertaubat kembali untuk bayar zakat, mereka tak mau. Bila tak mau, mereka jadi murtad. Sebab apa? Sebab tu adalah rukun iman. Rukun Islam. Bayar zakat ni adalah rukun Islam. Jadi kalau kata rukun Islam tak buat, maka jadi murtad. Tak buat, bukan sekadar tak buat. Dia kata pula benda tu bukan rukun Islam. Dia menafikan kata benda tu bukan rukun Islam. Jadi dia jadi murtad, keluar agama. Bila minta taubat, dia tak mau taubat. Maka dia jadi murtad. Maka berlakulah peperangan waktu tu. Abu Bakar lawan dengan mereka ni. Meruntuhkan mereka punya kesesatan ni. Masa peperangan tu berlaku, ramai daripada kalangan hufal ataupun penghafal Quran ni, daripada kalangan sahabat, 70 orang mati syahid. Ramai 70 orang mati syahid. Yang hafal Quran ni. Kan hafal sebagian ni sikit. Ada yang hafal habis semua dan sebagainya. Jadi bila berlaku peristiwa tu, Abu Bakar ni dia bimbang, dia takut kalau berlaku lagi peristiwa macam ni, nanti penghafal Quran ni pakat mati syahid habis, siapa yang nak clarify Al-Quran ni betul ataupun tak? Kan? Jadi dia buat satu tindakan segera, tindakan emergency. Maka Abu Bakar kumpul semua penghafal Quran duduk di satu tempat. Okey, jadi semuanya cek bacaan masing-masing dan ditulis oleh beberapa orang daripada sahabat Nabi yang boleh tulis Al-Quran ni semula.
Jadi mereka pun buat main lah, mereka punya simpanan-simpanan yang mereka tulis ke, yang mereka hafal ke. Duduk sekali bincang, sama-sama cek betul tak betul. Maka dia ni pun baca satu ayat, semua orang cek. Betul. Semua orang setuju betul. Baca ayat kedua, semua orang cek betul. Jadi semua tulis sampai habis Quran daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. No? Walaupun susunan dia tak macam susunan kita sekarang ni lah. Susunan dia mungkin pada ketika tu dia ada lain-lain sikit. Tetapi bila dah dikumpulkan tu, dinamakan Al-Quran dikumpul itu sebagai Al-Mushaf. Ni zaman Abu Bakar As-Siddiq. Okay. Jadi bila dah dikumpulkan tu, lepas tu adalah sejarah dia, nanti kita belajar lah. Dan disebutkan di sini wa min asma'ihil waridati fil Qur'ani nafsihi. Dan daripada nama-nama Al-Quran yang terdapatlah Quran sendiri. Maksudnya Quran sendiri bagi tahu dalam Quran tu kita baca, perkataan-perkataan ni adalah nama pada Al-Quran. Yang pertama adalah bushra. Kabar gembira. Quran tu kita boleh juga sebut dia sebagai bushra. Yang kedua ilmun, ilmu lah. Yang ketiga al-urwatul wuthqa. Urwatul wuthqa adalah satu tali yang kukuh. Hak, kebenaran. Hablullah, tali Allah. Bayan, keterangan. Bayanul linnas, keterangan kepada manusia. Munadi, sesuatu yang akan memanggil kita. Quran pun dia pada hari akhirat nanti dia akan panggil kita untuk cek sama ada kita ni ikut dia ke ataupun kita ni lawan dia. Kan? Okay. Nurum mubin, cahaya yang nyata. Muhaimin, muhaimin ni adalah kita kata pembahagi antara kebenaran dan kebatilan. Muhaimin. Hakim. Kan? Adl, keadilan. Siratum mustaqim, jalan yang lurus. Basair, basair ni kita kata guideline. Kalamullah, kata-kata Allah. Hakim, sesuatu yang bijaksana, yang memberi keputusan yang tepat. Mau'izah, satu kita kata sebagai nasihat ataupun pengajaran kepada kita. Hudan wa rahmah, petunjuk dan rahmat. Arabi, Quran Arabi, iaitu bahasa Arab. Qasas, dia itulah sebuah kitab yang mempunyai kisah-kisah. Balagh, kitab yang perlu disampaikan kepada manusia. Huda, petunjuk. Syifa, kita kata penawar. Qayyim, qayyim, maksudnya qayyim adalah satu kitab yang kukuh, utuh, yang tidak boleh dimatikan hujah-hujah dia. Wahyun, wahyu lah, ilham yang datang pada Nabi. Zikrum mubarak, satu peringatan yang diberkati. Zabur, Al-Quran pun dinamakan sebagai Zabur juga. Zabur ni makna dia kitab suci lah. Al-Furqan, yang membezakan antara hak dan batil. Tanzil, satu penurunan kepada Nabi Muhammad. Ahsanul hadith, sebaik-baik cerita. Mathani, benda yang berulang-ulang. Mutasyabih, benda yang mempunyai persamaan di depan dan belakang dia, di tengah dan tepi dia. As-sidq, kebenaran. Basyirun wa nadhir, pemberi berita gembira dan juga pemberi peringatan. Aziz, sangat-sangat agung, sangat-sangat aziz ni maksud dia yang kita kata yang terkuat, agung, terkuat. Ruh, satu kita kata ruh adalah pemberian ataupun kita kata penganugerahan. Ruh ni adalah penganugerahan, pemberian yang diambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kepada manusia. Aliyun hakim, yang tinggi lagi bijaksana.
Kitabun mubin, kitab yang nyata. Hikmah, dalam dia ada hikmah. Ada pengajaran, ada kita kata kebijaksanaan. Quranun Karim, yang ni kita selalu sebutlah Al-Quranul Karim kan. Wa fil Quranil Karim, kita selalu sebut. Amrullah, perintah Allah. Tazkirah, peringatan. Ajabun, ajabun ni satu benda yang menakjubkan. Naba'un azim, berita-berita yang kita kata menggemparkan, berita-berita yang agung, besar. Suhufun mukarramah, lembaran-lembaran yang dimuliakan. Marfu'atin mutahharah, marfu'atin mutahharah maksud dia kitab yang diangkat lagi suci, tak boleh pegang, tak boleh pegang tanpa ada kesucian. Jadi ada syarat-syarat dia Quran ni. Kita bukan boleh pegang dan Quran. Kena ada wudu, kena letak tempat tinggi. Lepas tu kalau nak buang kena bakar kan. Bukan boleh buang di bawah macam tu. Buang tu sampah ke tak boleh. Tulisan-tulisan Quran ni kena bakar. Jadi kita ni bila kita dengar cerita orang barat duk bakar Quran ni, kita ni kadang-kadang tak perlu pun nak marah sangat. Depa tu bakar Quran, depa ingat depa pandai. Ambil Quran bakar. Cik dia tunjuk kata depa ni cengih lah dengan Quran tu. Kan? Nak kira depa menang lah. Quran ni lemah lah boleh bakar Quran tu. Sebenarnya kita kata Islam ni kita kata baguslah dia bakar Quran. Kan? Daripada dia pijak. Dia pijak ke, dia buh dalam tandas ke apa ke. Kan? Dia bakar tu bagus dah. Dia menjaga kesucian Quran dah. Dia nak tunjuk putih, tak apa bakar. Kita punya printed Quran berlambak-lambak lagi duk dah. Bakar habis satu, selamat. Tak ada siapa pun menghina Quran. Bersih, Quran tu bersih, habis hilang, tak ada siapa menghina Quran. Kalau dia pijak ke, dia buh dalam tandas ke, itu kita kena marah. Bakar ni tak perlu marah. Bakar ni kita buat biasa. Majid, yang terpuji. Qaulun fasl, maksudnya qaulun fasl ni kata-kata yang muktamad. Al-Quran ni dia bukan boleh kita deny dia. Kata, Quran ni silap lah ni. Tak boleh. Ataupun kita kata, macam tak logik Al-Quran ni zaman sekarang ni. Hukum pelik hukum ni. Kan? Dia tak boleh tu. Sebab qaulun fasl ni maksud dia tu kata-kata yang muktamad. Manusia ni zaman bila pun, waktu duduk tak mana pun, kalau kata hak yang terbaik tu apa dia? Terbaik tu hak Quran kata. Hak Quran ajak. Memang itu yang paling sesuai dengan manusia. Tu zaman lah ada LGBT ni orang kata kan. Sebab manusia fikir guna akal dia sendiri, maka dia buat keputusan. Dia kata sebenarnya alam ni lebih baik kalau kita baik dengan semua orang. Tak kira lah orang tu gay ke, orang tu lesbian ke apa benda. Maka kita boleh baik lah dengan dia. Tak ada masalah. Dia pun patut baik dengan kita apa semua. Dia kata gitu. Kita patut layan dia sama equally. Macam mana yang constitution kita cakap. Macam mana perlembagaan kita kata pada orang yang biasa, orang yang straight ni. Macam tu juga perlembagaan kena meraihkan mereka yang gay dengan lesbian ni. Macam tu pula dah. Tak boleh. Kita kata tak boleh. Sebab apa? Sebab Al-Quran kata tak boleh. Pokok ni qaulun fasl. Orang yang betul-betul melanggar daripada fitrah yang Quran kata tu, maksudnya manusia ni dicipta pasang-pasangan tu, lelaki dan perempuan. Bila Quran dah kata tu, kita kena ikut tu, qaulun fasl. Quran dah kata ada lelaki ada perempuan. Lelaki ada hukum dia, perempuan ada hukum dia. Jadi kita kena ikut tu, muktamad dah. Dia tak boleh dah. Perempuan nak jadi lelaki, lelaki nak jadi perempuan, lelaki kahwin dengan lelaki, perempuan kahwin dengan perempuan, perempuan kahwin dengan lelaki hak jadi perempuan, lelaki kahwin dengan perempuan hak jadi lelaki. Dia tak boleh. Dia merepek. Mana kata kalau perempuan jadi perempuan sungguh. Kalau kata lelaki jadi lelaki sungguh. Kalau kata khunsa jadi khunsa sungguh. Macam tu Quran ajak. Jadi kita ambil Quran tu sebagai kata-kata yang muktamad. Tak boleh dah duk ambil pendapat-pendapat hal lain bercanggah Quran.
Itu kalau benda Al-Quran sebut lah. Kalau benda Quran tak sebut, maka terbuka lah kat situ satu peluang untuk kita berijtihad. Jadi ulama ni boleh carilah bagaimana kaedah-kaedah untuk memahami ayat-ayat Quran yang sesuai dengan benda-benda yang tak disebut jelas dalam Quran. Kata benda tu sama ada dilarang ataupun dibenarkan. Qala ta'ala ma farratna fil kitab min syai'. Maka Allah Ta'ala kata dia tidak tinggal sesuatu pun dalam Quran ni. Perkara asas semuanya disebut dalam Quran tu. Tidak ada satu benda pun yang dalam Quran ni dia tertinggal dari sudut perkara asas kepada manusia ni. Semua dia beritahu. Yalah, perkara asas ni adalah hakikat kehidupan manusia lah kita kata. Hakikat kehidupan manusia ditambah dengan peraturan-peraturan undang-undang macam mana manusia tu nak hidup secara kita kata secara bermaruah sebagai manusia tu. Kan? Dia semua makhluk hidup. Makhluk ni macam-macam ada dalam dunia ni. Ada binatang, ada manusia, ada jin. Dia ada apa lagi? Ada planet, ada pokok, ada air, ada matahari, semualah. Tapi yang sebenar-benar hidup dengan cara yang termulia tu siapa? Manusia saja yang boleh hidup cara yang termulia tu. Macam mana? Dengan cara mengikut asas-asas yang diajar oleh Al-Quran lah. Waqal wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad sebuah kitab tibyanan sebagai penerangan kepada setiap sesuatu. Mana kata tak ada lah benda yang asas yang tertinggal lah. Yang ni kita panggil ni likulli syai' ataupun sebagainya ni kita panggil am makhsus. Am makhsus. Dia ni umum, berita umum, semuanya umum. Semua Quran cerita. Tetapi maksus dia tu kat mana? Yang dikhususkan kepada mana? Dikhususkan kita, taksis kita tu pada akal. Akal kita tahu, kata bukan Quran cerita semua benda Quran sebut. Tak, bukan semua benda. Kalau semua benda, laptop pun ada dalam Quran. Google Meet pun ada dalam Quran. Lagi kita kata UiTM pun ada dalam Quran. Tu, Plastafi dalam Quran. Plastafi pun ada dalam Quran. Kacau lah itu kan. Tak tahu Quran tu jadi tebal mana kan. Semua cerita habis. Pelajar Plastafi ada 13 orang pun dia cerita dalam Quran. Siapa dia pentas mat Ustaz Afiq pun cerita dalam Quran juga. Plastafi dekat Shah Alam siapa dia yang tubuhkan Plastafi pun cerita kat dalam Quran. Jenuh itu. Kan. Jadi kita tahulah kata likulli syai', setiap sesuatu ni bukannya semua benda, tapi maksud kita panggil perkara-perkara asas. Semua perkara asas disebut dalam Quran. Sebab itulah ada satu ayat ni, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah orang-orang yang tahu sekiranya kita tak tahu. Itu adalah basic lah. Kita panggil asas kepada segala sesuatu. Asas pada segala sesuatu adalah bertanya. Jadi Quran ni dia bagi tahu dah asas kepada manusia ni bagaimana untuk mendapatkan maklumat tu dengan cara kita bertanya. Okey. Jadi apa saja maklumat semuanya telah dibagi tahu lah oleh Quran secara tak langsung melalui kaedah tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam satakunu fitan. Dan Nabi kata akan berlaku fitan, kacau bilau. Qila wa mal makhraju minha, dan apakah jalan keluar daripada kacau bilau tersebut? Sahabatlah tanya ni. Qala, dan Nabi berkata kitabullah, iaitu Al-Quran. Fihi naba'um ma qablakum. Dalam Quran ni ada cerita orang-orang yang sebelum daripada kamu wahai sahabat, ataupun kita lah umat Nabi Muhammad ni, sebelum daripada kita ni ada dah cerita dalam Quran kita tentang umat-umat terdahulu. Ada Bani Israel, ada umat kaum Nabi Lut, ada kaum Nabi Hud, ada kaum Nabi Ismail, ada kaum Nabi Soleh, ada kaum Nabi Nuh, ada kaum Nabi Ibrahim, dan sebagainya lah. Kaum Nabi Ismail adalah orang Arab, kaum Nabi Ishaq pula adalah Bani Israel. Begitu.
Wa khabarum ma ba'dakum, dan cerita benda ataupun siapa-siapa yang akan berlaku, siapa-siapa yang akan datang, dan peristiwa-peristiwa yang akan berlaku setelah daripada umat Nabi Muhammad ni, iaitu bila alam ini dimusnahkan. Alam ni dimusnahkan, hari kiamat, apa akan berlaku pada hari kiamat tersebut, dan apa yang seterusnya akan berlaku, bagaimana manusia akan diaturkan pada ketika berlakunya hari kiamat tu. Dah cerita dah, kan? Wa hukmun ma bainakum, dan juga penentu hukum di antara manusia. Quran ni dia ada hukum nak cerita. Okey, bila seorang bapa mati, harta dia nak bagi kat siapa? Dalam Quran cerita dah. Bila seorang lelaki tengok seorang perempuan dia teringin, dia ada kemahuan kepada perempuan tersebut, macam mana dia nak buat? Bila seorang manusia ni nak mencari Tuhan dia, apa yang dia kena buat? Bagaimana kaedah dia? Bila seseorang ini nak melakukan sumpah, macam mana cara nak melakukan sumpah? Bila seorang ni nak makan apa yang halal, makan apa yang haram? Dalam Quran contoh. Semua ada. Perkara-perkara asas. Wa an ibni Mas'udin qal man arada al-ilma fa alayhi bil Quran. Siapa yang nak ilmu maka dia kena baca Quran dan juga belajar Quran. Fa inna fihi khabarul awwalin wal akhirin. Sungguhnya dalam Al-Quran itu ada cerita-cerita orang yang terawal, orang terdahulu, dan juga orang-orang yang terkemudian. I'tana al-qurra'u bi dhabti lughatihi wa tahriri kalimatihi. Dan pembaca-pembaca Al-Quran dan juga penghafal Al-Quran ni telah mengambil berat tentang bahasa Al-Quran ni, bahasa Al-Quran iaitu bahasa Arab. Mereka belajar habis bahasa Arab daripada ilmu asas bahasa Arab, mengetahui perkataan, sampai dah mengetahui tata bahasa dia, nahwu dan sarf, dan sehinggalah mengetahui dia punya kecantikan bahasa dia ataupun retorik bahasa yang terdapat dalam Al-Quran, iaitu balaghah, dan juga beberapa ilmu lagi lah yang berkaitan dengan bahasa Arab. Dan daripada situ mereka belajar menulis, wa tahriri kalimatih, maksudnya tulis huruf-huruf tu yang evolve daripada zaman ke zaman lah. Dulu tulis macam lain, sekarang dah tulis macam lain lah. Dr. Uthman Taha lah yang menulis khat yang kita tengok sekarang ni. Tulisan yang terdapat dalam Quran tu yang ditulis oleh Dr. Uthman Taha. Dan riwayat yang paling banyak dipegang sekarang ni dipegang oleh seorang, kita kata, qari daripada Emirat, qari daripada Arab Emirat, nama dia Shirzad Abdul Rahman. Dia tu adalah pemegang sanad Al-Quran yang paling kuat dan banyak lah. Sanad ni maksudnya rantaian tu sampai kepada Nabi tu. Okay. Jadi kalau nak tengok bacaan Quran yang betul macam mana, cuba cari tengok Shirzad Abdul Rahman, macam mana dia baca Quran. Dia ambil daripada Syekh Bakri, Syekh Bakri orang Syria. Dia adalah pemegang sanad ni sebelum ni, kemudian kita kata diijazahkanlah kepada Shirzad Abdul Rahman. Wa ma'rifatu makhariji hurufihi wa adadiha, dan mereka belajar tentang tempat keluar huruf dan bilangan dia. Jadi orang ambil berat sampai tahap tu. Bahasa Arab ni orang ambil berat sampai tahap dekat mana huruf dia keluar dari dalam rongga badan kita ni. Kita belajar English dulu tak belajar pun sampai tahap tu. A, B, C. B tu keluar daripada mana? Bibir ke? Keluar daripada rengkung ke? Tak ada. Kita tak pernah belajar. C keluar daripada mana? Lidah duduk tak mana? Tak pernah. D lidah kena duduk kat mana? D, E, F, G, kan? Orang tak belajar benda tu sampai tahap tu. Sebab itulah kalau kita tengok orang cakap bahasa orang putih ni, bahasa English ni, orang cakap ni pelbagai accent duk dah. Accent ni maksud dia tailor. Kalau kat Malaysia orang cakap English bunyi lain. You want to go to school lah.
Kan. Ada belakang pula tu. You want to go to school lah. If you want to play, play slowly ada belakang tu. Okay what? Okay what lah. Sebab apa? Okay apa? Dia terjemah okay apa? Kan? Kalau pergi Singapura, dia ada accent Singapura. Walaupun nak dekat sama macam Malaysia. Dia nak jadi Cina punya. Cina punya kita kata accent tu. Cina punya bahasa. Pergi di UK macam lain pula. UK dia bunyi macam lain. Pergi di US bunyi macam lain. Pergi di Australia bunyi macam lain. New Zealand bunyi macam lain. Canada bunyi macam lain. Even dalam US sendiri pun, dalam UK sendiri pun yang bercakap English secara umumnya, dalam tu pun ada macam-macam accent tu ada. Kalau New York cakap macam lain. Kalau dekat Boston cakap macam lain. Kalau dekat California cakap macam lain. Texas cakap macam lain. UK pun sama lah. UK, London cakap macam lain. Kalau pergi ke atas-atas lagi Liverpool, ataupun Manchester, semua mereka tu cakap macam lain. Yang tak sama. Bunyi lain. English juga. Tapi bunyi lain. Naik atas lagi pergi Scotland, dah bunyi lain terus. Tak sama dah macam dekat England. Pergi pula Wales bunyi macam lain pula. Pergi Ireland bunyi macam lain pula. Sebab apa? Sebab nak cerita dia, orang tu tak mengambil berat dekat mana huruf dia keluar sebenarnya. Tapi bahasa Arab, kita pergi lah, kita duduk lah dekat Malaysia ni, untuk imam kita kat masjid-masjid yang ni, yang belajar Al-Quran lah. Semuanya baca Quran, kita dengar sama je macam mana yang dekat Saudi ke, dekat Mesir ke, dekat Morocco ke, dekat India ke, dekat Pakistan ke, dekat US sendiri pun, orang Islam US kat sana, dekat Canada ataupun Australia ataupun Europe sendiri, Spain dan sebagainya, semuanya baca Quran ni bunyi sama saja. Kalau huruf kha tu keluar dekat semua dalam dunia Islam ni semua sebut kha. Kalau huruf ghain dengan kha tu beza. Jadi semua dalam dunia Islam ni sebut ghain. Sa, huruf sin. Semua orang sebut sa. Tak kira lah dia tu bahasa apa. Kalau tha semua orang sebut tha. Kan? Jadi itulah kelebihan mereka mengambil tahu sampai makhraj tempat keluar huruf tu. Dan bilangan huruf dia ada 29 semua. Wa adadi kalimatih, dan bilangan perkataan Al-Quran. Perkataan Al-Quran pun banyak. Saya pun tak ingat berapa. Nanti kita akan tengok dalam ni. Dia ada sebut. Wa ayatih dan jumlah ayat. Wa suwarih dan jumlah surah. 114 kan. Wa ahzabihi dan hizib Quran ada 60. Wa ansafihi wa arba'ih. Ansaf ni adalah pembahagian Al-Quran kepada 8 bahagian. Dan arba' ni adalah pembahagian Quran kepada 4 bahagian lah. Wa adadi sajdatihi, dan bilangan sujud sajadah yang terdapat dalam Quran. Wa ta'limi 'inda kulli 10 ayat. Dan pembelajaran setiap 10 ayat. Dulu sahabat dengan Nabi, mereka belajar 10 ayat, mereka amal. Lepas tu baru belajar 10 ayat lain. Lepas tu amal. Ila ghairi dhalika min hasril kalimatil mutashabihah. Dan ilmu-ilmu lain juga yang termasuk antara dia tu adalah mengumpulkan perkataan-perkataan yang mempunyai persamaan, wal ayatil mutamathilah, dan ayat-ayat yang mempunyai inilah ayat yang lebih kurang ni bunyi dia, min ghairi ta'arrudil li ma'anihi, dan tidak depa ni tidak mencari-cari makna dia. Ini untuk yang mana? Ini untuk mutasyabihat yang kita kata dia tu mempunyai makna yang tersembunyi lah. Okay. Mutasyabihat. Contoh dia ayat-ayat yang menceritakan tentang sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan ni kita nak tahu hakikat dia tak boleh. Macam mana kita nak tahu hakikat sebab itu tak bisa tengok Tuhan. Jadi ayat-ayat yang cerita tentang sifat Tuhan ni dia dikategorikan sebagai ayat mutasyabihat.
Bila ayat mutasyabihat ni, maka kita kena ni lah, mana kata kita kena berhati-hati dalam meletakkan makna dia. Wala tadabburil lima auda'allahu fih, dan tidak pula duk cari ataupun korek benda yang Allah Ta'ala tidak memperincikan pada dia. Bila Allah Ta'ala tak perinci benda tu untuk kita tahu sampai perinci dia, maka kita tak perlu untuk pergi korek, nak cari juga makna dia. Contoh dia Ashabul Kahfi. Cerita pasal Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ni anjing dia tu color apa tak usah pergi carilah. Kan? Ashabul Kahfi ni ada anjing kan. Cerita anjing dia tu dalam Quran. Nama apa nama? Nama ada ulama kata Kitmir nama dia. Ada ulama lain kata nama lain dan sebagainya. Habis pi nama tu ada yang tu ulama ni kata ni ulama habis pi. Mungkin nama dia ada beberapa nama lah. Habis pi kat dia. Jangan duk dicari pula hak mana satu nama hak paling betul. Ikut zaman tu hak nama ni. Tak payah. Lepas tu dia pasal apa Kitmir? Pasal color dia ni. Color dia kuku. Anjing dia apa color kuku. Sebab tu nama dia Kitmir. Tak payah. Benda tu Al-Quran tak cerita pun. Sekejap pula cari pula anjing tu jenis bakar apa? Bakar jenis husky ke? Bakar jenis chihuahua ke? Pergi cari pula. Anjing Ashabul Kahfi ni macam mana? Color mata dia color mata. Color mata color apa? Dia buat macam tu pula dah. Kan? Tu anjing ni dia berapa beradik? Payah. Kan? Kacau. Jadi tak payahlah. Benda yang Allah Ta'ala tak suruh cari tu kita tak payah cari. Wa'tanan nuhah. Dan orang-orang pakar-pakar ilmu nahwu pula. Pakar bahasa Arab. Bil mu'rabi minhu. Mereka ni cari perkataan-perkataan yang boleh dii'rabkan. Wal mabniyyi minal asma'i wal af'ali wal hurufil 'amilati wa ghairiha. Dan mereka mencari pula perkataan yang mabni daripada isim dan fi'il dan huruf. Ini untuk orang yang belajar bahasa Arab lah, dia tahulah ni. Bila kita sebut benda ni, dia faham lah benda apa. Kalau tak belajar bahasa Arab tu, apa benda ni Ustaz? Apa benda tu mu'rab, apa benda tu mabni, apa benda tu isim, apa benda tu fi'il, apa benda tu huruf. Tak tahu. Kan? Itu kena orang yang belajar bahasa Arab. Kalau nak belajar, saya tahulah. Tapi bukan tempat dia lah untuk kita ajak benda ni sekarang ni. Wa awsa'ul kalama fil asma'i wa tawabi'iha. Dan mereka menceritakan pula tentang isim-isim dan yang mengikut hukum-hukum isim itu, wa durubil af'ali wal lazimi wal mu'tadi wa rusumi khattil kalimat, dan bentuk-bentuk fa'il sama ada lazim ataupun muta'addi, dan juga rusum khattil kalimat, bagaimana nak menulis perkataan-perkataan bahasa Arab ni, wa jami'i ma yata'allaqu bihi, dan semua yang berkaitan dengan dia, hatta anna ba'dahum a'raba mushkilahu, sampailah sebahagian mereka mengi'rabkan benda yang susah untuk dii'rabkan lah. Wa ba'dahum a'rabahu kullahu kalimatan. Dan sebahagian daripada mereka ni i'rab semua perkataan terus. Ada sebahagian mengi'rabkan yang susah, perkataan yang susah, tak boleh nak faham perkataan ni. Okey, kita i'rab. Ada sebahagian tu dia i'rab terus semua perkataan daripada Quran ni. Daripada awal alhamdulillah tu sampailah nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, sampai perkataan nas tu dia i'rab. I'rab tu datang apa? Belajar bahasa Arab lah. Wa'tanal mufassiruna bi alfadhih, dan orang-orang yang tafsir pula, maka ni mengambil tahu tentang lafaz-lafaz dia. Fawajadu minhu lafzan yadullu ala ma'nan wahidin, dan mereka mendapati bahawasanya ada lafaz yang menunjukkan kepada makna yang satu. Lafzan yadullu ala ma'nayain, ada yang menunjukkan kepada dua makna, satu kataan dua makna. Lafzan yadullu ala akthar, dan satu perkataan yang menunjukkan kepada lebih banyak daripada dua. Jadi fa'ajarrul awwal ala hukmihi. Maka yang pertama tu yang nombor satu tadi, fa'ajarrul al-awwal ala hukmihi, maka mereka mengambil makna yang terawal, makna yang paling awal kepada hukumnya.
kepada apa yang boleh ditafsirkanlah daripada hukum tersebut, ataupun daripada ayat tu, atau lafaz daripada lafaz bukan ayat. Fajarul awwal ala hukmihi wa awdahu ma'na al-khafi minh, dan mereka menjelaskan makna yang tersembunyi dalam dia. Wa khadu fi tarjih ahadi muhtamalatin fi في ترجيح أحد محتملات ذي المعنيين والمعاني. Begitu cara baca dia. وخاضوا في ترجيح أحد محتملات ذي المعنيين والمعاني. Dan mereka mendalami sekiranya kalau ada, kita kata ihtimal ni makna kata ada makna yang pelbagai. Mana satu nak tentukan ni? Maka tarjih lah. Proses tarjih ni, proses tarjih kita sebut sebagai proses nak pilih mana satu yang paling tepat. Kalau yang ada banyak makna lah, satu kataan ada banyak makna. Dalam Quran memang ada satu kataan dia mempunyai banyak makna. Jadi nak buat guna. Dia kena fikir, cari ikut kesesuaian yang betul itu. Apakah makna yang paling tepat untuk dia ni? Wa'amala kullam minhum fikrahu, dan mereka menggunakan pemikiran mereka, ijtihad. Wa qala bima wasala ilaihi ijtihadu, dan mereka akan memberi pendapat pada apa yang telah sampailah dia punya kefahaman tu sampai kat situ, ijtihad depa tu. Jadi dia bagi tahulah, dia bagi tahu pada kita okey makna dia sekian-sekian. Wa'tanal usuliyuna bima fihi min al-adillatil aqliyah, dan orang-orang usul pula mereka mengambil berat tentang ayat-ayat yang mempunyai dalil-dalil akal, yang menggunakan akal. Wasyawahidil asliyah wan nazariyah, dan bukti-bukti yang asliyah wan nazariyah, bukti-bukti yang daripada Al-Quran sendiri directly, ataupun nazariyah yang menggunakan pemikiran. Misal qawlihi ta'ala law kana fihima alihatun illa Allah lafasadata. Law kana fihima alihatun illa Allah lafasadata. Okey, illa Allah. Baca ayat ni saya cek balik baris dia macam mana. Illa Allahu ka illa Allah. Illa Allahu. Law kana fihima alihatun illa Allahu lafasadata. Itu yang betul dia, baris dhammah. Okay, ila ghairi dhalika min al-ayatil kathirah, dan ayat yang lain. Fastanbatu minhu adillatan ala wahdaniyatillahi wa wujudihi wa baqaihi wa qidami wa qudratihi wa ilmihi wa tanzihihi amma yaliqu bihi wa sammu hadha al-ilm usul ad-din. Usul din. Okay. Jadi mereka ambil ayat ni, law kana fihi ma alihatun illa Allah lafasadata. Kalau sekiranya dalam dunia ni mempunyai dua Tuhan, maka alam ni akan musnah. Mana kata kalau ada Tuhan lain lah selain Allah, maka alam ni akan musnah. Jadi pada ayat ni, usuliyun ni, ulama akidah, mereka mengambil ayat ni sebagai membuktikan kata Allah Ta'ala ni dia ada sifat wujud, sifat baqa', sifat qidam, sifat qudrah, sifat ilm, dan sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah itu keesaan. Allah Ta'ala dia mesti tunggal, dia tak boleh ada banyak. وكذلك اهتم الأصوليون بتقعيد القواعد وظهر علم أصول الفقه. Dan usuliyun yang mengambil berat tentang fiqh pula, tentang syariah. Tadi hal pertama mengambil berat tentang akidah. Ni yang usuliyun mengambil berat tentang syariah pula, iaitu tentang hukum hakam ni. Wastadallu 'ala al-ahkam asy-syar'iyyah وعرف المسلمون بذلك علم الفروع والفقه. Dan mereka ni dia buat apa? Dia buat kaedah-kaedah untuk mengeluarkan hukum-hukum daripada Quran. Dan hukum yang terkeluar tu dinamakan sebagai furu' dan fiqh, iaitu fiqh lah, fiqh. Kita sebut fiqh. Hukum-hukum tahu benda ni wajib ke haram ke makruh macam tu.
bil idafati ila an-nazari ila ma fihi min at-tarikh wal qasas, dengan memerhatikan sejarah dan peristiwa yang terdapat dalam kandungan ayat tersebut. Konteks lah kita kata. Okay? Teks dan konteks. Wal khitab wal wa'd, dan arahan dan juga saranan ataupun nasihat ataupun kita kata pengajaran. Wa ilmil fara'id wal mawarith, dan ilmu faraid dan juga mawarith, memberi harta pusaka ni. Wa ahkamil wasaya, hukum wasiat. Wa ilmil mawaqit, ilmu tentang cara kita nak menentukan miqat, cara nak tentukan tempat, miqat ataupun masa. Wa ilmil ma'ani wal bayani wal badi', dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan balaghah lah. Ma'ani wal bayan wal badi' ni ilmu balaghah. والناظر في كتاب الله تعالى يرى احتواءه على علوم أخرى من علوم الأوائل مثل الطب والجدل والهيئة والهندسة والجبر والمقابلة والنجامة. Jadi orang yang tengok kepada Al-Quran ni juga, selain pada ilmu yang kita sebut tadi, pun dia akan jumpa juga dalam Quran ni ada ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu tib, iaitu medik, jadal, ilmu bagaimana kita nak berdebat, wal hay'ah, ilmu tentang inilah sains lah, kita kata hay'ah ni. Wal handasa, engineering, jabr, wal muqabalah ni ilmu matematik, wan najamah, dan juga ilmu tentang alam semesta. Jadi dapat disimpulkan macam tu lah, dalam Quran ni ada banyak lah dia punya knowledge dia. Sedangkan kalau asas pada ilmu Quran tu, wa amma ulumul Quran thalatha, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran secara khusus ada 3, iaitu tauhid, wa tadhkir, wa ahkam. Ilmu tauhid, mentauhidkan Tuhan, mengenali Tuhan. Tazkir, peringatan supaya manusia ni bersedialah untuk hakikat kehidupan ni. Dan juga ahkam, apa yang perlu manusia buat. At-tauhid yadkhulu fihi ma'rifatul makhluqat wa ma'rifatul khaliq bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Tauhid itu mengenal alam ni dan juga mengenal Tuhan. Wa tadhkir minhul wa'du wal wa'id, iaitu peringatan kepada syurga dan neraka, dan penyucian jiwa kita tu, zahir dan batin. Wal ahkam minha at-takalif kulluha wa tabyinul manafi'il mudar wal amr wan nahi wan nadb. Dan hukum-hukum pula adalah berkaitan dengan taklif, tanggungjawab manusia. Apa yang manusia perlu buat, yang ni wajib, yang ni haram, yang ni makruh, yang ni sunat, yang ni harus, dan yang ni disuruh, yang ni tidak disuruh, yang ni disuruh secara ringan, yang ni disuruh secara pasti, yang ni dilarang secara pasti. Itulah berkaitan dengan hukum hakam. Jadi kita berhenti setakat ni dulu untuk sesi kali ni. Nanti kita sambung lagi lah. Kita akan huraikan apa yang Imam Al-Ghazali dan Imam lain sebut tentang bilangan-bilangan ayat Quran dan sebagainya lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.